أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-15, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar, dengan maknanya qada itu penentuan. Qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan yang telah menentu, yakni pada azal. Yang telah menentu yakni pada azal. Penentuan itu qada, penentuan yang telah menentu. Telah ni bila? Pada azal. Yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menentu oleh Allah ni dengan iradah, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada adalah ketentuan iradah, tu qada. Qada adalah ketentuan iradah. Qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qada ketentuan azali kena kepada iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan pada sedia kala. Allah menentu pada sedia kala muwafaqah sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Jadi qada ketentuan iradah muwafaqah dengan ilmu. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar dengan makna takdir Allah. Maksudnya, maksud qadar dengan maksud qadar yang ianya dipanggil sebagai takdir Allah, maksudnya maksud qadar perbuatan. Perbuatan yang telah perbuat akan dia. Yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah. Jadi qadar adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Maka percaya dengan qada dan qadar itu
rukun iman yang keenam ni, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya apa makna? Tadi makna kepada qada, ketentuan azali, iradah Allah. Makna qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Nak datangkan pula makna percaya dengan qada dan qadar, hak rukun iman yang keenam. Ni comel kitab ni. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar mengaku putus di dalam hati seseorang. Ni percaya dengan qada dan qadar dengan makna mengaku putus. Mengaku putus di dalam hati seseorang. I'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus. Itu makna kepada percaya. Makna kepada percaya dengan qada dan qadar. Sama dengan makna percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan rasul, percaya akan hari akhirat terdahulu, kan? Makna yang sama. Percaya dengan malaikat, maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawa malaikat itu tentu sungguh ada. Percaya dengan kitab dengan makna mengaku putus seseorang dalam hati dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan segala rasul dengan makna mengaku putus seseorang dalam hatinya. Ni. Yang kelima tu percaya akan hari kiamat dengan makna mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat. Itu makna percaya. Mengaku putus di hati, itu makna percaya. Berpegang kejap di hati. Percaya akan malaikat, berpegang kejap di hati kita, malaikat ni ada. Itu makna iman, makna percaya. Mengaku putus di hati. Kita bicara bab iman, bicara bab i'tiqad, pegangan. Adapun berkaitan dengan syuhud, pandang di hati. Berkaitan dengan zauq, rasa di hati. Pandang di hati, rasa di hati akan qada dan qadar Allah. Pandang di hati, rasa di hati akan af'alullah, perbuatan Allah. Itu maqam ihsan, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak iman. Wajib beriman, wajib mengaku putus di hati, wajib i'tiqad di hati. Hak ni adalah pilihan kita yang menjadi kewajipan atas kita. Adapun syuhud, pandang di hati, adapun zauq, rasa di hati akan qada dan qadar, ini maqam ihsan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai maqam syuhud, maqam zauq, maqam fana, maqam aulia, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maqam ihsan. Kita bicara sekarang berkaitan dengan iman. Islam, iman, nanti akan bicara ihsan, pergi pada maqam ihsan. Hak maqam ihsan tu maqam musyahadah, maqam ahlil kashfi, maqam mukasyafah. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita bicara bab iman, bicara bab pegangan, bukan bicara bab pandang di hati ataupun rasa di hati. Ini memang saya peringat sebab sekarang ada ajaran yang terpesong dicampur aduk antara i'tiqadi dengan syuhudi atas nama tauhid tasawuf. Atas nama tauhid tasawuf dicampur antara tauhid i'tiqadi dengan tasawuf hakiki, bicara bab maqam syuhud, maqam zauq, dicampur. Ini jalanan yang salah. Bicara berkaitan dengan iman, bicara bab maqam ihsan, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan qada dan qadar itu maknanya
mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara yang berlaku? Daripada baik dan jahat. Baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiat. Segala perkara yang berlaku, semuanya, ni taukid dia panggil, kuat lagi. Segala perkara yang berlaku, selesailah. Semuanya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Semuanya, semua segala perkara dengan kehendak Allah, qada iradah. Kehendak Allah berlaku. Segala perkara yang berlaku baik dan jahat, kesemuanya dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, iradah Allah, ketentuan Allah pada azal, qada. Apa yang Allah kehendak, apa yang Allah Ta'ala tentukan pada azal, muafaqah dengan ilmu. Dan dengan menjadi ia Allah, akan segala perkara yang berlaku. Menjadi ni qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini jelas tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian perkara. Kena mati situ dulu. Sebelum nak pergi kepada bicara bab ikhtiar dan usaha, kena mati dulu di tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara. Dalam kitab Minhajul Abidin, hak karangan Imam Ghazali, terdetik di hati qada dan qadar Allah. Berkelip mati memandang qada dan qadar Allah. Sekalian perkara, segala perkara, kesemuanya qada dan qadar Allah. Terdetik di hati qada dan qadar Allah. Berkelip mata yang memandang qada dan qadar Allah. Dan setengah kitab, nadi yang bergerak qada dan qadar Allah. Terdetik di hati itu qadar Allah yang detikkan. Berkelip mata tu qadar Allah yang kerlipkan. Bergerak nadi sesaat, itu adalah qadar Allah yang gerakkan nadi sesaat. Allah yang qadarkan akan terlintas di hati, berkelip mati memandang, bergerak nadi, sebagaimana yang Allah telah qadakan pada azal akan segala-gala perkara, termasuk terdetik di hati, berkelip mati memandang, bergerak nadi. Saat berlakunya terlintas di hati, itu qadar perbuatan Allah. Tapi Allah telah qadakan pada azal akan hatinya terdetik. Saat mata berkelip, itu qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah, sebagaimana yang Allah qadakan pada azal, mata akan berkelip. Saat bergerak nadi adalah qadar perbuatan Allah, sebagaimana yang Allah qadakan pada azal, nadi akan bergerak. Tu sekalian perkara terdetik di hati qada dan qadar, berkelip mati memandang qada dan qadar. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, ikhtiar dan kasbun, tetapi diri ikhtiar tu adalah qada dan qadar. Diri usaha tu pun qada dan qadar. Jadi kalau begitu, tak adaklah sebenarnya pilihan hamba, tak adaklah sebenarnya usaha hamba. Dan nak ada di mana lagi? Segala perkara qada qadar, kesemua perkara qada qadar. Patut kita buat mana lagi? Kita buat mana lagi?
Ni payah jugalah. Betul Ustaz, segala perkara, semua perkara, tapi bukan segala sungguh. Kata, mana pula? Segala perkara lah. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, wabil qadari kulli, dan dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Segala, iyalah segala, kesemua, tapi bukan segala sungguh. Dia tuah juga. Kata payah apabila lama dengan pegangan yang sesat. Ini rukun iman ni. Tak ada sini, tak ada lah semayang puasa. Tak ada semayang puasa, tak ada. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpesong pada qada dan qadar. Ada yang khilaf pada kafir, ada yang kafir ijma' ulama'. Kafir ni bukan bicara Islam, bicara tak sah iman. Ini bicara bab iman. Mana kafir hukum akhirah dengan makna kekal neraka selama-lamanya. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Terpesong dalam persoalan qada dan qadar. Segala perkara, kesemuanya qada dan qadar. Lepas tu kita apa lagi ni? Hak berlaku di kita ni lah qadar perbuatan Allah. Hak berlaku di kita ni. Hati kita memilih untuk datang ke masjid ni. Kita pun bergerak datang ke masjid. Itulah qadar perbuatan Allah sebagaimana qada azali. Lepas tu kita, alah, hak berlaku sekarang ni lah. Tak ada kita. Sebab segala perkara, kesemuanya, termasuk terdetik di hati, termasuk berkelip mata memandang, qada dan qadar. Jadi kalau terdetik di hati qada dan qadar, kalau berkelip mata qada dan qadar, berarti pilihan kita sama telahlah qada dan qadar. Usaha gerak diam kita sama telahlah qada dan qadar. Lepas tu tak ada lah kita nak ada kok mana lagi kalau qada qadar. Hak qada tu hak azali. Hak qadar ni hak sedang berlaku. Kita bicara hak rukun iman yang keenam ini, kita akan bicara qada, kemudian bicara qadar. Qada, ketentuan azali, iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kita kalau balik kepada kaedah sifat 20, akan dibicarakan perbuatan Allah terlebih dahulu, kudrah. Akan bicara perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebab yang berlaku sekarang adalah qadar perbuatan Allah. Yang zahir sekarang adalah qadar perbuatan Allah. Barulah sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Itu ghaib, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita bicara sekarang adalah yang dibicara sekarang kalau dalam kaedah sifat 20 adalah qudrah, qadar perbuatan Allah. Sifat yang ketujuh barulah pindah kepada sifat yang ke-8 iradah, barulah pindah pada sifat ke-9 ilmu. Dimulai bicara qudrah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah yang sedang berlaku sekarang, barulah pergi kepada Allah perbuat segala-gala perkara sebagaimana Allah kehendak pada azal. Pindah pada sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak pada azal, Allah tentukan pada azal sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Itu kalau kaedah sifat 20. Dan kaedah sifat 20 sebelum bicara bab qudrah, bicara wahdaniyah terlebih dahulu. Keesaan terlebih dahulu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, out lah, tak ada lah.
Mengesakan Allah pada perbuatan, kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah, Allah mana yang perbuat. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah yang perbuat segala-gala perkara. Ini kalau kaedah sifat 20. Tapi bila kita bicara pada tajuk rukun iman yang keenam, kita akan bicara hak qada azali terlebih dahulu, baru kita bicara hak qadar perbuatan Allah sekarang. Tapi lebih mudah kita bicara hak perbuatan Allah sekarang sebagaimana qada azali. Jadi pilihan kita sekarang ni Allah yang buat. Usaha kita sekarang Allah yang buat. Hati kita memilih untuk datang ke masjid ni, Allah yang jadikan hati kita memilih. Kita pun bergerak untuk datang ke masjid, Allah yang perbuat sebagaimana ya Allah qadakan pada azal. Jadi berarti pilihan kita hak Tuhan juga. Segala perkara qada qadar hak Tuhan lah. Jadi usaha kita pun hak Tuhan juga. Segala perkara kesemuanya qada qadar. Kat mana lagi? Tapi tak disebut kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, betul? Kita ahli sunnah wal jemaah. Tapi pilihan dan perbuatan hakikinya qada qadar. Oh, kalau gitu Jabariyah lah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Tapi Jabariyah salah sebab mereka tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya memang hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Tapi kenapa wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Yang hakikinya rukun iman yang keenam qada qadar. Kerana banyak ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Maka wajib berpeganglah kami ada peranan. Apa peranan kami? Peranan kami adalah ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha kami tetap qada dan qadar. Kenapa Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba? Hakikinya hak dia belaka. Barulah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi tanyalah pekerjaan Allah. Takat tu je kitanya. Kita akan ditanya pada hari akhirah. Hakikinya kita bicara hakiki sebenar-benar ni, kita tak sampai maqam haqiqah. Ini jangan salah faham pula. Kita kena bicara lah maqam syuhud. Kita kena bicara maqam zauq. Sebab sifat 20 kan bicara bab hakiki. Kita hanya sebut hakiki yang sebenar-benarnya. Qada qadar belaka. Tapi kita bukan sampai maqam hakiki. Kena beza situ. Kita bicara i'tiqadi. Hak zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya hak Tuhan belaka. Kan ada ni. Tapi bukan kita sampai makam hakiki, makam fana, bukan. Kena bezakan. Kita sebut, kita akan sentiasa sebut. Hakikinya, sebenar-benarnya balik kepada rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar. Termasuk ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar. Tapi bukan makna kita sampai makam hakiki. Sampai makam hakiki, makam fana, di basirah, ikhtiar usaha pun tidak ada. Itu bicara bab makam, jangan capur. Dia banyak perkara yang sekarang ni kita jadi panjang. Ni bicaranya. Kalau hak tak biasa kok jadi macam pelik jadi. Sebab kita menghadapi bagai-bagai golongan. Dipanggil golongan zahir, golongan batin. Hak zahir tolak batin, hak batin tolak zahir. Ada ni. Kita main FB kan? Kita main FB. Hak zahir ditolak batin. Hak zahirnya ikhtiar usaha hamba. Hamba sebebas-bebasnya memilih. Hamba sebebas-bebasnya bergerak untuk berusaha. Ke macam mana? Kita memilih datang ke masjid ni seperti dipukau ke? Sebebas-bebasnya. Itu pada zahir. Melangkah ke masjid ni ditarik ke? Tidak. Sebebas-bebasnya. Itu pada zahir.
Tapi hakikinya hak itulah qada qadar. Hak golongan zahir ditolak hakiki, tak ada situ qada qadar. Allah hanya mengetahui. Hak golongan hak batin ni pula qada qadar belaka. Patut kita usaha tak adanya. Dia tolak pula hak zahir. Itu Jabariyah. Kita hak zahir kita ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya qada dan qadar. Jadi dia ada dua golongan. Dia terpesong dua golongan. Mana ada yang nak telajak kepada Qadariyah dan lebih sesat dari Qadariyah, dan ada yang terundur kepada Jabariyah sekarang ni. Ini semua di kalangan golongan agamawan belaka. Kita tak bicara dengan fahaman-fahaman yang dibawa oleh puak liberal ke. Bukan, kita tak bicara puak liberal. Puak liberal dia tak bicara bab pegangan. Kita bicara di kalangan orang-orang agamawan yang terpesong kepada Qadariyah dan lebih sesat dari Qadariyah, yang terundur kepada Jabariyah sekarang ni, antara zahir dengan batin tu. Kata kena jadi cerita tu jadi banyak isu tu, banyak tajuk jadinya. Pada perkara ni straight je dah, berhenti setakat ni je. Sekalian segala perkara yang berlaku qada qadar. Perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar. Perkara jahat kufur dan maksiat qada qadar. Perkara baik ni berlaku di bumi ke berlaku di langit ke qada qadar. Perkara jahat berlaku di bumi ke berlaku di langit ke qada qadar. Perkara jahat yang dilakukan oleh manusia, oleh syaitan, oleh iblis, oleh jin, qada qadar. Segala perkara. Perkara jahat ni qada qadar ni ijma' ahli sunnah wal jamaah, tak ada khilaf. Sekarang ramai mana golongan agama yang menolak perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, qada qadar. Jelas ditajuk rukun iman yang ke-6. Tapi kena peringatlah hak bab ikhtiar usaha tu. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Tetapi jangan lari daripada tajuk rukun iman yang ke-6. Segala perkara yang berlaku qada qadar. Terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati qada qadar nah. Segala yang berlaku ini berkelip mata qada dan qadar, usaha gerak diam kita tu qada qadar nah. Tapi tetap kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang hakikinya qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang berlaku, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, segala perkara yang berlaku qada qadar. Itu je. Jadi apabila Allah telah mengqadakkan segala yang berlaku, perkara baik yang berlaku Allah telah mengqadakkan pada azal, perkara jahat yang berlaku Allah telah mengqadakkan pada azal. Jadi balasan baik syurga, Allah telah qadakkan pada azal seseorang tu ahli syurga. Perkara jahat, kufur dan maksiat Allah telah qadakkan pada azal, balasan kejahatan dan neraka Allah telah mengqadakkan pada azal seseorang ahli neraka. Segala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Itu je. Allah qadakkan pada azal perkara baik, perjalanan yang baik, Allah qadakkan balasannya syurga. Allah qadakkan pekerjaan pada seseorang, perjalanan jahat pada seseorang, Allah qadakkan neraka pada azab, balasan atas kejahatan. Allah telah qadakkan segala-galanya. Ini hak rukun iman yang ke-6. Lepas tu macam mana kita? Macam mana apa? Macam sekarang lah. Macam mana kita sekarang? Beriman dan beramal soleh, itu qada Allah. Lepas tu yang lain-lain tu, majoriti ahli dunia tu kafir tu, itu qada Allah.
Lepas tu mereka nanti Allah telah mengqadakkan pada azab. Kalau dia kafir sampai ke mati, Allah telah qadakkan pada azab. Mereka kekal neraka selama-lamanya. Itu je. Lepas tu tak ada lepas tu lah. Tak sedar, itu bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan kita. Tapi Allah qadakkan kita di kalangan orang yang beriman dan soleh. Kita kena memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Hak syariat, kita berusaha, kita berdakwah, itu bab syariat. Kita melaksanakan perintah syariat, kita berdakwah, itu pun qada dan qadar. Kita dengan orang kafir ni kenal lama-lama dah. Kawan daripada sekolah laginya. Sepatah pun tak pernah dakwah kepada Islam. Itulah qada dan qadar. Kita tidak melaksanakan perintah syariah. Ini dakwahkan supaya masuk pada agama Islam. Yang berlaku baik qada qadar, yang berlaku jahat qada qadar. Rukun iman yang keenam. Tak ada sini, tak ada. Sembahyang puasa, tak ada. Tapi kalau kita tengok di tajuk dalam kitab huraian dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, bereslah dah. Cuma perici gitulah. Perkara jahat, itu pegangan kita bicara sekarang. Adab percakapan, pergilah pulaknya. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari hamba sendiri. Itu pergi pada adab percakapan. Pericilah pulak situnya. Kita cerita bab pegangan. Yang kita dah bercakap, kita tu cakap asbab tu tak salah pun. Mana kena pericilah. Tapi di huraian rukun mekanan ni beres lalu dah. Segala perkara kesemuanya datang dari qada dan qadar Allah. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, sebagai saya sebut minggu lepasnya, dia tak panjang lah bicara bab qada dan qadar ni. Sebab bicara qada dan qadar panjangnya di sifat iradah, kudrah dan iradah. Tapi dibicara kudrah dan iradah tu tak panjang. Kita sama dengan kitab Faridatul Fara'id, panjang bicara kudrah dan iradah, pergi pada bicara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam kitab Faridah ni, dia susunan rukun iman yang keenam ni direkah je lah. Dia taklah sama dengan kitab Al-Misbahul Munir ni. Qada apa makna? Qadar apa makna? Percaya dengan qada dan qadar apa makna? Ni dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dan kitab Wisyah, ni saya baca dalam kitab Wisyah. Dan kitab Faridatul Fara'id, saya baca dalam kitab Faridatul Fara'id. Keenam, beriman dengan qadarnya. Beriman dengan qadarnya, dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Beriman dengan qadarnya. Mana qadar ni? Dibadalkan, di atas bayangkan dengan baiknya dan jahatnya. Baik adalah qadar Allah, jahat adalah qadar Allah. Jadi baik dan jahat ni sebagaimana dalam hadis Jibril itulah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman, kata Nabi, dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Nabi badalkan dengan baik kehendak dan perbuatan Allah, jahat kehendak dan perbuatan. Itu badal dipanggil untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan bahawa qadar, kehendak dan perbuatan Allah ni perkara baik dan juga perkara jahat. Dalam hadis Muslim dia tidak badalkan, ditaukid wabil qadari kulli. Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Ini hadis sahih belaka ni, hadis qauli belaka. Lapan hadis yang keluar daripada lisan Nabi, lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perjelaskan baiknya qadar dan jahatnya qadar. Artinya, dan kitab Faridatul Fara'id,
Artinya, arti beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti ta'ah, ni, atau keji seperti maksiat, sekian perkara hasil ia, hasil mana berlaku ia sekian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab Faridah dimulai dengan perbuatan Allah, dan kitab Al-Misbahul Munir ni dengan kehendak Allah, dan dengan menjadi ya Allah dia akan sekian perkara. Dimulai dengan kehendak baru perbuatan. Hak dalam kitab Faridatul Faraid, hasil ia, berlaku ia sekian perkara ni baik dan jahat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Barulah atas muwafaqah ni selaras seiring sebagaimana kehendaknya, baru kepada qada, kehendaknya kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Hak tu hak ayat dalam kitab Faridatul Faraid. Rekah tapi jelas mudah, sekalian perkara. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, qada dibicarakan makna dia apa secara khusus, qadar apa makna dia, bicara dengan qada dan qadar apa makna dia. Jadi kalau kita bicara hak rukun iman, memang kita akan bicara kehendak terlebih dahulu, barulah bicara perbuatan Allah. Tapi kalau balik pada kaedah sifat 20, kita akan bicara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Kita akan bicara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, sebagaimana mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu. Kudrah, iradah, ilmu dimulai dengan wahdaniyah, sifat yang keenam, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Itu kaedah sifat 20. Jadi bicara qada dan qadar, bicara di bawah sifat 20. Bicara sifat 20 adalah bicara pada rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bicara qada dan qadar adalah masuk di bawah bicara rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada riwayat hadis, hadis Jibril ni, rukun iman hanya 5 sahaja Nabi jawab. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal yaumil akhir. Berarti setakat tu je, tak ada wa tu'mina bil qadari, tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab hak yang keenam ni sudah masuk di beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kufur dengan qada dan qadar, kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ayat Quran di bawah tu, ayat Quran di bawah tu kan, ayat Quran di bawah, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Tengok ayat tu, tengok ayat tu. Barang siapa kafir, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala, dan dengan segala malaikatnya, malaikat Allah Ta'ala, dan dengan segala kitabnya, kitab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sekalian rasulnya, dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Sesiapa yang kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirah, sesungguhnya telah sesat ia sebagai sesat yang jauh. Mana kufur dengan qada dan qadar? Tak ada. Tak ada kufur dengan qada dan qadar.
kufur dengan qada dan qadar masuk di bawah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab beriman dengan qada dan qadar sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi asingkan qada dan qadar di rukun iman yang keenam? Ini. Sebab apa penekanan dia? Sebab yang banyak terpesong daripada dahulu sampai sekarang, tambahan sekarang adalah pada persoalan qada dan qadar. Lepas tu Nabi asingkan pada rukun iman yang keenam. Bukan setakat Nabi asingkan rukun iman yang keenam tu. Nabi bersabda tu dengan balaghah. Nabi bersabdanya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Tengok baik dalam hadis sebelah tu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis tu ada sebelah tu ada hadis Jibril alaihissalam. Hak Nabi jawab apabila Jibril tanya Nabi, ya Muhammad akhbirni anil iman, khabar akan daku daripada iman. Nabi pun jawablah, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, atau dengan waw je, wal yaumil akhiri, atau dengan waw je. Tapi yang keenam, wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi tak samakan dengan wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi? Tapi Nabi ulang amil dia dengan muta'allaq dia, wa tu'mina bi. Nabi ulang balik amil dan muta'allaq dia. Kenapa Nabi ulang balik? Hak lain Nabi ataf dengan waw sahaja. Ni balaghahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang amil dengan muta'allaq dia. Kenapa ni? Kerana penting, kerana penekanan. Hak di rukun iman yang keenam yang sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Kalau nak jadi sama kok, wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Tak, Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari. Amil dengan muta'allaq Nabi ulang balik. Kenapa? Dia dalam kitab syarah pada kitab Riyadhus Salihin, kitab Dalilul Falihin, dia akan dibicara ni. Kenapa Nabi ulang balik amil dan muta'allaq dia? Nabi ulang balik kenapa? Kerana tambihan alal ihtimami bitasdiqi bih. Kerana nak tambih ni jaga-jaga. Alal ihtimam ni kena amati dengan beriman dengan hak rukun yang keenam. Kena jaga-jaga, kena amati. Kenapa? Kerana di rukun yang keenam lah keluarnya pegangan-pegangan yang terpesong. Nabi ulang balik amil dan muta'allaq. Nabi pula kuat pula dengan Nabi badalkan khairihi wa syarrihi. Nabi badalkan pula nya. Nabi ulang dah amil dan muta'allaq dia, wa tu'mina bil qadar. Tak berhenti setakat tu. Bukan wa tu'mina bil qadar. Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarrihi. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, qada qadar belaka Nabi perjelaskan. Tapi ramai mana sekarang yang menafikan perkara jahat, qada dan qadar Allah, bahkan dikatakan mereka yang berpegang perkara jahat, qada dan qadar adalah Jabariyah. Oh, Jabariyah boleh letak orang agama ni. Nabi apa? Badarkan, nak penjelaskan lagi khairihi wa syarrihi. Hak Nabi ulang wa tu'mina bil qadari satu dah. Ini dipanggil hadis qauli. Nabi SAW bersabda sendiri, bukan hadis fi'li. Walaupun jelas sangat-sangat wa syarrih, perkara jahat, kufur dan maksiat datang dari qada dan qada Allah, dinafikan mudah-mudah je sekarang.
Dinafikan dengan bagai-bagai helok, bagai-bagai cara. Hak nafikan terus, qada Allah nafikan terus. Ada pula qada Allah perkara jahat, tapi qada bukan iradah, ilmu. Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ada pula memanglah qada Allah iradah, tapi Allah kehendak, Allah tak menentu. Pula dah. Memanglah Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak menentu, tak letak. Kita boleh pilih orang lain, kita bebas. Pula dah. Dia bagai-bagai lapisan orang lain-lain. Kalau biasa ikuti rakaman terpesu ni, fahamlah. Bukan calang-calang orang agama ni. Hak tolak terus perkara jahat qada Allah. Ada qada tapi bukan iradah, ilmu. Allah mengetahui, bukan Allah menghendaki. Qada dengan mana Allah menghendaki, iradah, tapi Allah tidak menentu. Allah kehendak tapi tak menentu. Allah qada, Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak letak, tak mutus. Kita boleh pilih orang lain pun. Kita bebas kan? Nak ke masjid ke kanan, nak ke tempat joget ke kiri, kita boleh pergi je kan? Bukan Allah letak, Allah mutus, Allah kehendak je. Pula dah. Ni terpesong belaka ni. Bawa seumpama ni ramai mana orang turut, habis-habislah. Ni salah bab pegangan ni. Lepas tu Nabi tekan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Berarti molek dalam hadis. Balaghahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang nyata. Bukan sekarang, bukan dahulu pun sudah timbul bagai-bagai pegangan yang terpesong dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik kepada kaedah sifat 20, penekanan adalah kepada keesaan, wahdaniyah. Ini memang saya ulang-ulang. Bab keesaan memang saya ulang-ulang. Sebaliknya, mensyirikkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan orang musyrik, orang musyrikun, musyrikin. Dan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah pada zat tu, orang kafir terang-terang. Dia mensyirikkan Allah, dia bertuhankan Tuhan yang lain. Ni dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala jua sebagai Tuhan. Tapi Allah sebagai Tuhan, bukan semua perbuatan tu perbuatan Allah belaka. Allah beri kebebasan kepada hamba lah pulaknya. Malaikah ke, syaitan ke, jin ke, manusia ke, Allah letak upaya dah kepada mereka. Mereka sendirilah yang buat, bukan Allah lagi dah. Arti dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bila tekan berkaitan dengan keesaan pada perbuatan, sama juga tuduhannya Jabariyah. Tekan keesaan pada perbuatan, dituduh sebagai Jabariyah. Sebab kita bicara bab keesaan, bicara bab iman, asasnya di dua kalimah syahadah. Asasnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman qada dan qadar masuk di bawah beriman dengan Allah. Yang asas pada zahirnya dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama itulah asyhadu alla ilaha illallah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tu syahadah yang pertama. Jadi pergi kepada iman, beriman dengan Allah taala, Allah jualah sebagai Tuhan yang esa, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Sebesar zarah pun tidak ada, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya qadar kudrah Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara, kesemuanya.
Berarti selain daripada Allah makhluk tidak ada peranan lah. Malaikat makhluk tidak ada peranan. Yang berlaku pada malaikat, malaikat yang menurunkan hujan, menurunkan rezeki, itulah perbuatan Allah. Malaikat yang meniupkan roh, mencabut roh, itulah perbuatan Allah. Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, bukan malaikat. Hakikinya lah. Yang kita bicara tugas malaikat, itu hanya tugas pada zahir, sebagaimana tugas kita sebagai hamba menjadi khalifah atas muka bumi. Tapi yang berlaku itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mencatat kebajikan, malaikat yang mencatat kejahatan, mencatat gerak, mencatat kebaikan dan kejahatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Segala perkara kesemuanya. Itu sahaja. Cuma nak jaga tadi, kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan, tetap hak Tuhan juga. Dan Jabariyah lah, memang hakikinya Jabariyah. Apabila kita bicara hak balik pada sifat 20 tadi, itu bicara untuk mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Kita bicara sifat 20 untuk mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. La ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar. Ilah dengan makna al-ma'budu bihaqqin, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Allah ni sebagai ilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Bicaralah sifat 20. 11 masuk bahawa istighna, 9 masuk bahawa iftikar. Termasuk bahawa iftikarnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, masuk bahawa iftikar. Kalaulah ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk, lucu sifat iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk sudah tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah. Sebab makhluk sudah diberi keupayaan untuk membuat sendiri. Maka bila makhluk sudah letak keupayaan, makhluk buat sendiri, di saat tu makhluk tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah. Lucu sifat iftikar Allah, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Bila mensyirikkan Allah pada perbuatan, apabila tidak berpegang sekalian qadar perbuatan Allah, lucu sembah Allah sebagai ilah. Yang kita mulai di kepatah kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulai dengan Alhamdulillah. Sekalian pujian tertentu bagi Allah, sekalian pujian milik Allah. Sebab apa? Hak dia belaka. Lepas tu disusuli dengan Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan yang hakiki. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Orang yang beriman kena ada dua tauhid ini. Tauhid uluhiyah, Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Asas pada tauhid rububiyah adalah keesaan pada perbuatan. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki, dia belaka yang perbuat. Berarti kalau berpegang ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, selain dia lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Habis tak ada apa. Allah sebagai ilah, sebagai Rabb. Allah lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Sebagaimana surah Al-An'am ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Demikianlah sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan kamu Allah ni. La ilaha illahu, tiada sembahan sebenar melainkan ia. Allah Rabb kamu, Allah ilah kamu. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara. Kalau ada perkara yang berlaku, makhluk sendiri dengan keupayaan makhluk, maka Allah lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah,
khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah perintah, maka sembahlah oleh kamu akan Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb kamu, Allah sebagai ilah kamu yang menjadikan sekalian perkara. Hak dia belaka. Tiba Allah perintah kita pula, fa'buduh, maka sembah oleh kamu akan dia, akan Allah. Allah perintah kita sembah, buat apa kita tak ada perbuatan? Allah Rabbukum, Tuhan kamu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan sebenar melainkan Allah. Allah sebagai Rabb kamu, Allah sebagai ilah sembahan yang sebenar, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekian perkara. Hak dia belaka. Allah perintah kita, fa'buduh, maka lah kamu sembah akan Allah. Allah perintah kita buat apa? Kita tak ada perbuatan. Allah perintah kita buat apa? Itu kita kena berpegang. Oleh kerana Allah perintah kita, kita berpegang. Kita ada peranan, ikhtiar dan usaha. Tapi diri kita usaha adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Ayat yang saya ulangnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu kita duk baca dalam tiap-tiap sembahyang kita. Di antara yang mana kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana Allah menyuruh kita, Allah melarang kita. Bila Allah menyuruh kita, bila Allah melarang kita, mesti yang disuruh, mesti yang dilarang ada peranan. Kalau tak ada peranan, ada faedah suruh. Kalau tak ada peranan, ada faedah larang. Sebagai contoh, hak tak ada peranan, kayu batu tak ada peranan. Kayu batu tak ada peranan. Gerak diam dia tu, maknanya dia tak akan bergerak diam sendiri. Maknanya dia tak ada peranan. Kita pun pergi perintah kayu batu buat apa-apa, ada faedah. Kita pergi larang kayu batu jangan buat apa-apa, ada faedah? Tak ada faedah. Sebab dia tidak ada sebarang peranan. Suruh tak ada faedah, larang tak ada faedah. Dalam Quran banyak mana suruh kita, suruh semayang, suruh puasa, suruh taat, suruh buat ibadat. Banyak mana larangan dalam Al-Quran. Kerana suruhan dan larangan itulah kita wajib berpegang. Kita hamba yang disuruh, kita hamba yang dilarang, ada peranan, kita ada usaha. Tapi kita ada usaha, kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekian perkara, tapi Allah perintah kita fa'buduh, maka adalah kamu sembah akan Allah yang ini Rabb kamu, Tuhan kamu, yang ini ilah sembahan yang sebenar bagi kamu. Tapi Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah yang menjadikan sekalian perkara. Tapi Allah perintah kita supaya mengabdikan diri akan Allah. Kita ada peranan jugalah jadinya. Sebab Allah perintah kita mengabdikan diri akan Allah. Peranan kita tu namanya ikhtiar dan usaha, wajib kita berpegang. Tapi pilihan dan perbuatan kita tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga khaliqu kulli syai'. Allah tanya dah kan, hal min khaliqin ghairullah, ada ke khaliq selain Allah? Ada? Tidak ada. Khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bicara bab qada dan qadar ini, pergi pada kaedah sifat 20, kita membicarakan berkaitan dengan Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah sebagai Rabbil Alamin, Allah sebagai Rabb, Tuhan yang hakiki, hak dia belaka. Semua ni adalah marbub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang direntahi, yang ditakbir, yang diatur, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan, dia belaka buat. Yang sedang berlaku ni semuanya perbuatan Allah, barulah pergi kepada sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Allah qadakan pada azal iradah sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita ngaji molek hak kaedah tauhid sifat 20, clear lah, tak ada masalah lah. Tapi mula dengan wahdaniyah tu, kena faham molek. Dia wahdaniyah, keesaan pada zat keluar dua makna, keesaan pada sifat keluar dua makna, keesaan pada perbuatan keluar dua makna. Keesaan pada perbuatan ternapi dua kam mutasir pada perbuatan, khilaf pada kafir tertolak. Kam munfasir pada perbuatan, yang kafir ijma' ulama' lagilah tertolak. Kena faham lah. Apa dia kam mutasir mensyirikkan Allah, yang khilaf pada kafir? Apa dia kam munfasir yang mensyirikkan Allah, yang ijma' kafir? Tapi kita bunyi kam mutasir pada perbuatan, kam munfasir pada perbuatan, kita nak kenang lalu dah. Pening orang kapur main duk kam memang. Pening apa? Kita mutasir munfasir kita biasa dah. Kita biasa dah mutasir munfasir. Mak wajib mutasir, mak jaih munfasir, tak biasa. Dah kam tu berbilang. Berbilang tu makna mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu sahaja. Istilah ilmu mudah je, cuma tak biasa mengaji. Makna keesaan pada perbuatan keluar dua makna, tertolak dua kesyirikan. Kam mutasir pada perbuatan, khilaf pada kafir, umpama qadariyah. Kam munfasir pada perbuatan, waktu kafir ijma' ulama'. Bukan orang beriman kekal neraka selama-lamanya, walaupun zahirnya orang Islam semain posisi tak tinggal sekalipun. Jadi kita bicara hak berkaitan dengan Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, bicara hak berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman diasingkan dah, yang rukun iman ni yang keenam asing dah, supaya fokus dia yang keenam tu. Kalau terpesong juga kok balik awal lah. Jadi insyaAllah saya akan cerita satu-satu, tapi capulah sikit dengan cerita hak pelik-pelik tu, hak karuk-karuk tu, kena ceritalah. Walaupun mungkin ada kita tak pernah jumpa pun, kalau terjumpa kemudian ada orang, ustaz sebutlah nama, tak apalah kata, sebut fahaman hak sesak je. Dah kami tak pernah jumpa lama-lama tu, ustaz jumpa dah, senyap sudah dah jumpa dah, tak sangka lah. Tak disangka-sangka terpesong. Sebagian dinyatakan oleh almarhum Tok D Sekam dalam kitab kitab sebut semua nama kitab tu, kitab Tauhid Tok D yang terpesong dapat pegangan ni daripada mereka yang tidak disangka-sangka terpesong di kalangan orang agama. Di kalangan orang agama. Mana dengar, ya sungguh pelik ayah. Mana yang terpesong ni bukan sebarang-sebarang orang. Yang bawa ajaran akidah terpesong ni bukan hanya di Masjid Surau, bukan di dalam TV pun ada, bukan di dalam radio pun ada. Radio yang berteraskan agama pun ada. Yang bawa penceramah yang hura pegangan yang terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah pada rukun iman yang keenam. Padahal kita ambil molek kita Al-Misbahul Munir, tajuk dia ni mudah je nak faham. Cuma nak jaga dah sekalian qada dan qadar. Lepas tu kita macam mana? Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, telah terundur pada akidah Jabariyah. Tapi jangan lari daripada tapak ni. Pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Kena duduk di tapak ni. Kalau gitu kau pilihan dan perbuatan tak ada, dah memanglah tak ada. Apabila sekian qada dan qadar hak Tuhan belaka tak ada lah. Tapi tak ada sekalipun wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Cukup sejam lebih dah. Kena macam kita lupa lah, kita sejam. Sejam kena sejam lah. Lapar perut lama-lama. Cukup sejam kita berhenti. Sejam lebih terlebih sekali-sekali lah. Sebab saya di Masjid Kristen ni macam Masjid Malaysia lah, di Wakaf Tembesu. Memang sejam. Wakaf Tembesu gitu kok, sejam. Mula pukul berapa tak kira, tapi sejam.
Majid orang kata besu. Yalah 40 minit ni Allah 40 minit ni kalau kira-kira kok tak ni tak sempat nak cerita. Tambahan kalau masa singkat pula, jadi kita nak cerita tu jadi macam terkejar-kejar. Kalau sejam tu rasa macam lega sikit, tu pun yang rasa macam tak cukup juga, terkejar-kejar juga jadinya. Di kemamang je. Sejang suku tu di kemamang. Oleh kerana 2 kali sebulan mitok sejang suku. Kita mitok sejang suku. Padahal kalau kita mitok 40 minit pun orang dia suka je. Lagi cepat boleh balik. Dan kita pula mari jauh dari Terengganu, sejang suku ni letih dah perjalanan. Tapi kita tak kira gitulah. Kita kira kita nak cerita bab pegangan. Biar kita semua sama-sama berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah iman lah penentuan sama ada amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.